Tapi pada saya, janganlah dijadikan ketidakbahagiaan itu untuk membuka ruang kepada orang lain. Sebenarnya tak bahagia tu kita perbetulkan. Tetapi dalam adanya orang lain untuk bersama dengan suami itu, contohlah, janganlah pula dituduh sebagai punca merosakkan kebahagiaan. Tak. Kita lihatlah dia sebagai benda yang baik, iaitu benda yang boleh, wah ni ramai perempuan marah kata ni. Payah ni kena fikir ni ayat ni. Jadi mana kata dalam hal itu mungkin kita kena sangka baik dalam hal itu. Jadi tetapi saya tidak bersetujulah menjadikan masalah dalam rumah tangga tu punca dia nak cari lain. Jangan. Selesaikan masalah tu, insya-Allah kita boleh bahagia di dunia dan di akhirat. Motivasi santai bersama-sama SSD setiap hari Jumaat pukul 3 petang. Arut petang. Tu deh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, baby. Dah sampai, dah sampai. Syukur. Dengar lagu Arab tu dah sampai tu. Padang pasir, padang pasir. Sudah mari, sudah mari. Jadi agak semua pendengar-pendengar bersedialah. Iyalah. Dah lama dah. Itulah tu. Walau selama ini kita melalui telefonnya kan. Itulah tu. Tapi ni dah sama-sama ada dekat dalam konti kita. Dah yang beradu kat depan. Betul, yang dinanti, yang ditunggu dah pun tiba dah kan. Nang doket kita rapatkan, nang jauh kita gamit. Senang insya-Allah Nen, sebab tak terputih-putih dah kan nak nanya soalan apa pun kan. Macam tu hari larut larak. Itulah tu, nak cakap selamat datang kepada saudara Syamsul Debat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni lah Nen baru dapat nongan daripada rumah tu pun sekejap singgah. Sampai bertanya Ustaz tadi dari mana ni? Memang tu soalan ni. Perjalanan ni mesti tanya kan. Ni datang rumah kau datang luar. Alhamdulillah. Itulah, Alhamdulillah. Jadi diberikan kesihatan yang baik untuk kita bersama-sama hari ni kan. Untuk motivasi santai. Jadi tajuk hari ni dibawakan oleh Ustaz. Maknanya tentang kongsi kegembiraan. Jadi agak Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan kongsi kegembiraan tu? Dan gembira yang macam mana yang Ustaz fokuskan tu? Banyak bayangan ni. Jadi mana kata yang banyak bayangan tu kita boleh ambil lah. Semua bayangan-bayangan tu betul lah tu. Pertama, kegembiraan ni mungkin kegembiraan kita secara peribadi. Contoh kita dapat naik pangkat, kita dapat anak, kita dapat isteri, kita kata ada kebaikan-kebaikan, anak kita berjaya kan. Mungkin kebaikan juga tengok anak kita rajin belajar. Jadi tengok anak rajin belajar, walaupun keputusan macam mana sekalipun anak kita nak SPM ni. Jadi walaupun keputusan kita redha sebab apa, tengok dia tu rajin belajar, itu satu kegembiraan juga. Jadi cara kita kongsi ni, sebab apa, kita kegembiraan tu jangan kita gembira seorang-seorang. Sebab ada orang macam tu. Bila time dia susah, dia minta tolong dengan mak minta tolong dengan adik-beradik keluarga dia. Tapi bila senang, dia senang seorang-seorang. Peduli pun tidak kat keluarga dia tu. Jadi yang tu yang kita nak. Dan begitu juga macam contoh kalau kita ada rezeki yang lebih sikit kan. Rezeki lebih sikit, kita sedekah. Maknanya tu masuk kongsi tu, sedekah, belanja makan kan. Macam balik kampung kan, hantar makanan dekat orang surau. Kalau orang surau buat berciasi dengan kami ni tu, hantar makanan. Sedekah ni niat saya sedekah. Kebetulan alhamdulillah naik pangkat, minta imam dengan jemaah mendoakan yang baik-baik untuk saya dengan keluarga saya. Contohnya itulah. Jadi mana benda dikongsikan bersama. Caranya macam tu. Mana bukannya kiranya cara makna post kat Facebook, nunjuk-nunjuk ngabarkan dan SN nak kongsi kegembiraan. Maknanya kongsi cara menunjukkan tidak. Maknanya kongsi cara, maknanya sama mengasah. Tapi Ustaz, ada ke kegembiraan ni, adakah semua kegembiraan ni kita nak kongsikan? Sebenarnya memang maksud kita kongsi tadi adalah kita kongsikan yang baik-baik. Kadang-kadang ada yang kita gembira tu kita contoh lah kan, contoh kita dapat anak kita alhamdulillah dapat result PSO semua A. Alhamdulillah. Kan? Kita tahu dekat dalam grup tu kan, anak-anak semua tahu-tahu keputusan. Janganlah kita share. Kan? Alhamdulillah anak saya dapat semua A, anak korang macam mana? Tu saja cik pasal nama tu kan. Kan? Jadi mana kata tak payah cerita lah. Mana kalau mungkin kegembiraan yang kita kongsikan sekadar berita tu tadi menyebabkan mungkin yang lain terasa hati, kita boleh rasa dah orang akan sakit hati, baik jangan. Makna kira kalau macam tu lah kan, anak dapat keputusan cemerlang. Macam mana cara kita nak kongsi kegembiraan itu? Mungkin dengan cara kita kongsikan tipnya.
Maknanya mungkin juga tapi janganlah kita bagi kalau kawan tak minta. Dia bagi yalah anak kau lah pandai kan. Orang tu dah lah anak seorang. Betul anak dah lapih pula tu masih bilo ni nak elok lagi pekso ni kan. Jadi contoh mungkin apa yang kita boleh buat macam saya cakap tadilah, kita sebahagian daripada duit tu kita sedekah. Kita bagi macam contoh kita masak kan apa. Macam contoh kita teragak, kita masak lauk sekarang ni, kita nak ajak makan dengan ramai-ramai tak boleh. Kita masak kan, kita bungkus-bungkus hantar ke rumah jiran semua. Cakap ni tanda terima kasih kata. Apa hal tu? Alhamdulillah lah Allah bagi rezeki banyak. Macam tu je. Dia tak payah cerita spesifik pun tak apa. Jadi tu mana tu dia hari ni Nen yang belum dapat lagi kita pakai WhatsApp group. Ngantar barang makan tadi. Kalau boleh dalam WhatsApp group tak payah. Dah lama hantar. Tapi sebenarnya boleh. Boleh je. COD. Pakai kita tahu masalah tak ada lah yang buat dah kan. Boleh. Kalau dulu Nen memang lah. Kalau dulu nak kongsi kegembiraan macam Ustaz cakap tadi kan, kono setanggo pergi di apa? Pergi dia beritahu. Anak dan 5A. Pergi luar dan Sona datang nak beritahu anak dan 5A. Kalau 10 rumah lah kampung, 10 rumah macam ngajak kenduri lah. Ngajak kenduri orang dulu tak maun dah WhatsApp lah. Sampai kali ni ada Ustaz. Itu kongsi kegembiraan nama tu. Kita pergi assalamualaikum, sini dah ajatnya apa bahan nak ngajak kenduri. Bila insya-Allah kalau tak ada apa bulan 7, ambil di awal tu kau ajak. Senang nak booking kan. Lagipun banyak rumah nak pergi beransur-ansur lah buat jadi ngajak semua. Jadi makna kata tu pun salah satu bentuk sebenarnya. Yalah. Betul lah macam orang dulu kan. Orang tua dulu kalau anak dapat cemerlang apa dengan cara dia berkongsi tu dia buat sedikit apa ni lah kenduri kesyukuran. Dia bersedekah makan macam Ustaz tekankan tadi. Sebab orang dulu dia rasa anak orang pun macam anak dia. Bila buat kenduri semua sama-sama mainkan peranan masing-masing, seorang pasang kemah, seorang letak tompek pakai jambar, seorang tompek dunia luar panggil budak kau susun budak-budak nak angkat jambar apa semua. Yang seorang angkat dapur, siapa in charge masak, semua dah ada dan masing-masing buat kerja tu. Dan dia kena betul siapa yang nak kahwin ni. Macam anak dia. Tapi itulah beza dulu dengan sekarang. Itu dah pembukaan untuk topik kita hari ni, berkongsi kegembiraan. Ada kau yang apa dia apa ni apa Nen? Facebook lah kiranya live fan page Nagari FM. Ada yang tengok sekarang ni. InsyaAllah lepas ni kita akan tanya lagi lebih dalam tentang kongsi kegembiraan ni sebab bosan ni Bang Yambi. Apa yang bosan? Gembira ni banyak perkara gembira. Kan bukan satu perkara saja. Banyak perkaranya. Kita sambung selepas ini. Sampai saudara Samsul Debat ni. Walaupun walak-walak santai, gurau-gurau tapi ilmu disampaikan mudah diterima. Terima kasih ya Muhammad Syazali, terima kasih banyak pun kebanyakan terbaik untuk petang ni. Kirim salam ke Ustaz. Kan dapat dah apa aja. Assalamualaikum Ustaz. Ujung tu kena baca. Ujung. Itu kata. Pakat share lah ya. Pakat follow juga page Ustaz dalam masa yang sama. Sudah kopi lah. Betul. Terima kasih lagi yang dah share. Alhamdulillah. Yang belum share jangan tengok-tengok, sila-silakanlah. Jangan tengok itu kawan tu share kan. Itulah. Ada yang komen kabarnya baju hari ni macam dirancang. Alhamdulillah. Dek lama tak berjumpa kan. Tapi tak rancang kawan. Tak rancang pun. Aduh. Spontan. Wajah kau putih. Spontan dia tu kata. Dia nak dia orang putih dengan spontan tu. Dia spontan tu. Boleh lah mencari tu kan. Apa dia spontan tu? Tengok dia tadi dengan putih. SSD. USD. Ustaz, saudara.
Apa tu? Debat. Ustaz Syamsul debat UST. Dah kayu alhamdulillah. Ustaz sebenarnya dah lama kayu dah. Kayu dengan ilmu, kayu dengan sedekah. Apa dah? Ya, sahak om. Sahak om. USD dah kayu. Apa? US dollar. Tu sebab dia kata. Baik, cerita tentang kongsi kegembiraan ni Ustaz kan untuk yang istimewa yang tengok live sekarang ni. Ustaz, banyak orang kalau sebut pasal kongsi je tak ada lain. Dia fikir kongsi hidup je. Kan tapi sebenarnya skopnya besar. Ustaz kan? Kongsi kegembiraan. Besar. Tapi maknanya dia fikirnya kita buat kebaikan dan kebaikan tu mesti dapat manfaat kat orang lain. Itu penting. Dia tak semestinya. Dia mula-mula kecil pun tak apa. Kadang-kadang contoh macam orang dulu kan. Yang seorang tu ikutkan dia cari pisang ya. Tapi itu bosan lah maknanya. Ada orang tu seorang pula. Dia tak ramai tau. Ada seorang tu pula dia buat lauk pengantinnya. Tapi bila dia buat tu orang pun puji, cantik betul lauk pengantin ni, pandai tu siapa yang buat ni. Dia tak ramai. Tak payah ramai. Tapi masing-masing mainkan peranan masing-masing. Tang kenduri, tang apa, ni kena roh. Lepas tu imam yang tak dapat, ada orang ganti. Itulah. Nampak, itu semua lah. Itulah istimewanya dilangkan kesnya berbiasa. Iya. Radio tak dengar ni. Yo. Aduh. Baik, tersambung Ustaz. Mau kita? Jom. Okey. Yo, gembira kita rasa hari ni Abang Ebi. Yo. Sebab orang Bukan hari ni ada. Saya ni dah lama gembira dah. Sentiasa gembira ya. hari ni tambah lain lah. Hari ni dia Sebab, dia lebih sikit. Sebab dah lama tak bertentang Yo, mata. kan. Ini dah bertentang mata kan. Tapi yang best itu Nen, Ya. bila kali pertama dah lama tak bertentang mata, bila bertentang mata tu dia bawa kabar gembira ya kan. Tu dah. Tu dia. Kongsi kegembiraan tau kuy. Ah. Maknanya ustaz dia faham. Sebab dia datang tu memang dah gembira dah. Yo. Ada bondo lah sebelum ni yang mengembirakan tu kan. Tu dah. Nak tahu kau nak tunggu sampai selesai. Kita tunggu dia share lah. Berkorot lah kepala mikir berbandua kan. Baik, berbalik pada cerita kita tentang kongsi kegembiraan ni Ustaz kan. Banyak kegembiraan dalam kehidupan kita ni yang berlakunya kan. Jadi untuk cara berkongsi tu yang kita perlu tekankan. Dari segi kewangan kau, dari segi berita kau, dari segi apa sajalah. Jadi sebenarnya macam yang kita buat-buat kan. Maknanya kalau kita tengok kegembiraan ni apa juga bentuk yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Kadang-kadang bondo tu kita rasa kecil macam alah tak ada bondo lah tapi orang tu terasa rupanya tu besar. Saya nak bawa satu kisah. Pernah saya buat satu program dulu. Macam manakah bila semua orang dekat dalam bilik tu kena tulis jasa yang dia pernah buat jasa yang pernah orang kat dalam bilik tu buat kat dia. Ya. Jadi masa tu saya pernah share cerita ni dulu. Tapi bila tengok orang ni banyak pula dapat jasa-jasa tapi bondo kecil-kecil je. Bagi duit RM1 masa minta dulu. Masa rupa-rupa RM1 tu besar kat dia. Ada orang tu pula nak pakai nak daun pandan sikit. Belakang mah dia ya dah tu kan. Jadi minta dapat daun pandan. Besar mana rasa. Sebab hari tu pun dia nak masak untuk mentua tu. Dia nak bagi sadap dia kan. Jadi tu sebabnya jangan kita pandang kecilnya benda-benda baik yang kita buat tu. Kadang-kadang kita tak tahu rupa kosan yang besar kat seseorang yang lain. Macam tu lah. Yalah saya nampak macam salah satu walaupun beritahu contohlah nanya kan. Ustaz kat mana nak ke bilik air? Ustaz beritahu jangan main itu. Itu lagi pula kan. Lapang betul. Awak tengah sakit perut kita tak nampak mana toboh pintu dia tu. Betul lah. Ya betul lah. Saya pun tak terbayang. Betul lah. Bunyi sedih kan. Iya. Nampaklah nunjuk nyamban ni pun kau ni. Jaka jangan main-main. Kalau tak lambat situ.
Yang murni-murni, yang Ah, murni-murni. Ingat yang murni-murni kan. Tapi kan Betul lah, betul. Bunyi sedih. Tapi tu salah satu perkara yang muatan dalam hidup Tu kita. sebab tu Berlaku hajat hari-hari. tu. Ui, hajat tu. Jangan main-main. Betul. Oh, Jadi- jangan buat hal. Yang dah berjaya menunjukkan itu kan bila selesai alangkah gembiranya dia. Nah, kita tunjukkan tak macam tak ada apa-apa ya. Kadang-kadang toilet lah. Macam tu kita cakap kan. Betul. Tapi untuk orang Iya. kan. Lepas tu belum cerita lagi masuk dalam bilik air. Ha. Pono pula. Pula. Lepas tu dah satu sama Allah tu. Nampak macam ejen tak apa hanya masuk dulu. Dia baik, bagi baik. pula lu. Allahu akbar. Oh, Kita punya mahal. terima kasih tu kan. Betul. Oi, tapi nak cakap lah. Iyalah. Jadi makna di sini nampak kan Ustaz kan, makna kita ni sentiasa lah kata orang ni faham memahami antara satu sama lain. Makna kalau kita boleh tahan, bagi ruang ke orang lain dulu. Macam tu. Yalah, kadang ataupun makcik cleaner tu. Ha. Dia nak bob dalam bilik air tu dia nampak orang ni. Oi, nak tak tahan ke? Oh, tak tahan. Masuk dulu. Lampek tu tak? Iya, jadi Ya. benda tu maksudnya bukan saja aspek faham memahami. Tetapi sekali lagi nak buktikan benda tu mungkin kocik pada kita. Tapi besar makna kat orang lain dan orang tu ingat sampai bila dan orang tu sebut Allah murahkanlah rezeki orang tadi tu. Kau tak tahulah apa jadi kat dia ni. Jadi mana kata itu penting sebenarnya. Buat baik. Jangan kita berhenti buat baik. Mudah-mudahan ada manfaat daripada orang lain. Amin. Dek kerana kita kongsi benda yang sikit itu, kiranya doa dapat kat kita kan, doa yang baik-baik. Tapi ada juga yang mengabarkan kiranya masalah sekarang ni kan, apabila kita kongsi kegembiraan tu dituduh pula kita menunjuk-nunjuk kata. Macam mana lah cerita tu? Tak ada sekarang macam ni. Tak salah baca niat hati orang. Tu dah. Kita nak ambil alih hati nak ambil alih kau Allah Taala ni apa pasal? Kan kita tak tahu orang tu dah baik-baik ambillah. Jadi kata kalau kita cuma dibenarkan cemburu untuk benda-benda baik maksud bukan cemburu dengan tak suka dengan dia. Makna dia dah tolong orang takkan dan tak tolong. Dan pun kena tolong macam tu. Tolong orang lain pula. Ya. Macam tu. Baik. Kan contoh kalau kita tengok dalam media dikongsikan Ustaz Abid Liu tu. Dia tolong orang ni macam-macam orang cakap ni tak adalah ni semua nak raih populariti lah apa. Tak usah kita baca benda tu. Yang pentingnya ada orang yang dia bantu. Dia bantu orang tolong. Lepas tu kita tolong lah. Macam ada orang yang mengutuk pusat zakat. Dia kata contoh lah. Ada orang cakap ni pusat zakat mana apa semua. Saya cakap jangan kita cakap. Kalau kita rasa ada orang susah, kita lah main peranan kita. Kita bantulah. Pusat zakat ni dah bayar berjuta-juta setiap tahun bantu orang susah. Ya. Tapi mungkin ada yang terlepeh pandang yang mungkin tak termasuk dalam senarai dia tu. Kita bawa lah senarai tu bagi ke pusat zakat. Tolong. Kadang bercakap ya benda tu Ustaz. Macam saya ingat ni Ustaz punya cakap lu. Ustaz khabar kan kalau semua misal kata orang ni sedar bahawa saudara dia ada yang susah dan dia bantu saudara dia, takkan ada orang susah dalam Malaysia. Betul. Saya pegang tu. Betul. Betul. Baik, sama-sama lah kita ambil borek kan tentang kongsi kegembiraan ni, maknanya konolah dengan salurannya yang apa kata orang ikut saluran yang betul lah. Jangan kiranya kita berniat dengan menunjuk-nunjuk. Itu yang jadikan salah saluran tu. yang betul tu memang betul ni. Kalau saluran tak betul, tumpahkan lain, jahanam ni. Parah. Jadi yang terpalit mana yang tak kono kata orang ni tak apa, kata orang ni tak tahu menaung kan tiba-tiba dia pula yang terpalit kan. Macam itulah dia ya. Betul. Baik, dalam cerita kita tentang kongsi kegembiraan ini kan, banyak yang sebenarnya ramai di antara pendengar Negeri FM ada yang rasa segan nak mengabarkan nak mengajukan soalan. Tapi ada dalam pada itu kan kiranya minta ayo sampaikan. Bercerita tentang kongsi kegembiraan ni kata khabar ni, apa pula pandangan ustaz kata khabar. Maknanya kalau seseorang itulah kan jokinya berlebih. Tapi, dia ni ramai bersedekah. Tapi apabila dia ramai bersedekah ini dituduh macam contoh yang Ustaz cerita tadi itulah. Maknanya kiranya menunjuk-nunjuk kekayaan kata. Padahal niat dia ni maknanya bersyukur dengan rezeki yang dia ada. Maknanya dia mampu. Jadi dituduh begitu pula kata. Buatkan dia stres. Okey, jadi dia ada dua halangan untuk baik-baik ni. Tadi kita cerita baik-baik kan, baik-baik kongsi kegembiraan. Dua halangan. Halangan yang pertama hawa nafsu. Tu dia. Halangan yang kedua adalah keraguan. Hawa nafsu ni sebab apa? Hawa nafsu ni kita nak baik-baik ya, ada yang menghalang. Kita nak bagi kau nak bagi nak tunjuk kau handal tu, nak tunjuk kau banyak duit tu, langsung tak bagi. Jadi kita dalam hal yang aspek yang pertama ni, mulut-mulut orang juga ada satu bentuk ujian yang akan mengganggu hawa nafsu kita ni. Nafsu kita ni fikir nak senang. Nafsu kita ni.
kan yang buat kan orang cakap baik dan tak ya buat. Macam tu kan. Itu masalah kita kena kuat benda tu. Mana tak apalah orang nak cakap lah. Eden bagi pun bukan sebab manusia. Eden bagi pun sebab dia nakkan ganjaran daripada Allah Taala. Dah, bagilah. Kau nak cakap kau apa janji dia buat dah. Janji dia buat sebab ikhlas dan bukan kata nak nunjuk. Orang nak cakap orang tak tahu niat dan sudah. Tu ya. Banyak orang tak tahu benda tu. Jadi dan yang keduanya keraguan ni adalah nak atasi keraguan ni adalah dengan ilmu. Banyak kita belajar insya-Allah. Kalau kita belajar tu tak ada apa pun kita rasa tak ada apa sebab manusia ni memang didatangkan macam tu oleh Allah Taala. Penyakit ain namanya. Penyakit ain ni penyakit mata daripada mata tu sibuk tengok apa orang ni. Orang ni baik. Aduh ya bona tak perhati. Bona elok tak nak pandang dah. Keraguan. Kan dia ibarat kalau pepatah Melayu sebut tu apa? Ibarat monyet menapik bunga lah macam tu lah. Aja tak kan. Kudung napik cincin. Tahu. Keraguan ni tadi, penyakit keraguan ni tadi adakah pada orang yang nak menyebarkan kegembiraan ke atau orang yang menerima? Orang yang ni, orang yang melihat orang buat kebaikan. Penyakit ain ni dia tak boleh nampak orang lebih daripada dia pun tak boleh. Keraguan dia sampai. Dia nampak orang bagi bantuan. Dia tak boleh bagi bantuan macam orang tu bagi. Dia kutuk lah. Yalah itu semua tah duit mana dia ambil. Aduh. Betul lah Ustaz. Baru dia dah hantar. Kau tuduh korbannya tah mana datang tah ambil duit mana. Tak boleh baca. Saya boleh baca. Sebelum dia tanya, saya memang dah tahu dah berapa minggu dia tersimpan soalan tu. Patutlah. Dah nunggu yang masuk tu kan. Iyalah alhamdulillah. Maknanya kiranya untuk penyakit ain tu tadi kan. Itu sebab orang tutur selalu mengabarkan kalau kita dapat penyakit ain tu yang kabarnya tu berbulu tu. Berbulu mata dan mendang. Ni pula ada soalan ni Ustaz. Ni pasal soalan ni orangnya tak nama tak boleh nak tak pola. Tak apa. Maknanya kita juga soalan. Kata dia macam mana pula kita nak menghilangkan macam kan kalau bila kita nak menceritakan tentang kongsi kegembiraan ni tadi nak jangan ada dalam hati dia tu macam riak. Rasa macam apa. Padahal memang dia tak riak pun. Tapi bondo tu macam datang. Tiba-tiba macam mana nak ngelak dia ada 3 penyakit dalam hati ni. Satu dia penyakit URT namanya. Kalau URT ni bukan yang kat dalam kat hospital tu lah URT. Kalau dulu ada URTV. Ni URT ni U tu ujub. Ujub ni dia rasa dalam hati. Contoh dia pergi semayang kan kat masjid. Allahu akbar. Lepas tu dah nanti Eden balik awal lagi sampai masjid ni handal dah ni. Tu ujub. Kedua riak. Riak ni dia dah mula rasa, "Weh, ada lah orang datang tengok dia ni. Wah, terasa dan handal pada dia ni." Contoh. Takbur pula sombong. Jadi 3 penyakit ni memang penyakit setan ni. Memang setan bagi ni. Dia bisik ke telinga. Wih, handal kau lah mak kau bagi 100,000. Orang lain tak ada bagi macam kau. Kira handal lah kau ni. Kita pun nasyuk ada macam tu. Jadi bila kita teringat astagfirullahalazim ya Allah. Janganlah. Allah jauhkanlah aku. Ya Allah, aku rezeki ni pun Allah bagi kat aku. Terus istighfar. Terus istighfar. Terus ikan bagi. Jadi makna kata ni memang penyakit yang memang ada. Dan kalau kita huraikan ujub tu nak kena sejam, riak ataupun 2 hari. Takbur tu sepanjang hayat kena ajar atas sombong. Jadi kalau nak tahu tentang ilmu nak mengelakkan daripada penyakit URT tu, kena selalulah dengan motivasi santai. Betul. Kita sambung ni lepas ni. Ni lagu. Ku gembira di sampingmu. Yolah. Gembira di sampingmu, tiap waktu disayangi, ku dibela dan dimanja dengan kasihmu yang murni, kau membuat Kata orang sebelah pula. Orang sebelah sampai kan, maaf dia tengah bunyi orang buka sliding door masjid tu, maaf. Orang dah nampak dan semayang ni, dan paling awal tahu dah datang riak. Dia mula baca kuat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang dengar pula tu. Lepas tu dia cakap dengan orang. Jadi takbur. Kata tak dengar so dan berapa hari dah dan paling awal sekali. Nampak? Dia jadi. Itu takbur. Dalam satu perbuatan. Nampak? Satu dah nampak. Istimewanya stesen yang orang yang tengok live di Facebook Goya FM sekarang ni. Penyakit URT Ustaz dah terangkan. Maknanya you tu dalam mana wahyu. Mama menunjuk. Kalau dengar yang kat radio tak nampak Nen pakai visor dah.
Pakai oning. Oning. Ya, ada soalan boleh. Rindu ngenen lah dia kata warna Raini lah. Warna Raini ada lama dia tak dengar ni kata. Live Facebook tak ada. Was apa? Haimah. Tapi Cina. Tak petang. Itu? Marwiyah. Waktu Ustaz padahal berdoalah untuk yang memohon agar diberikan. Jangan keputusan dan diri diberi peluang untuk berbuat baik. Gembira di sampingmu, tiap waktu disayangi. Itu siapa tu Muhammad Syazali. Tak lupa kongsi nasihat Ustaz untuk mendatang kebahagiaan. Itu kambing satu Ustaz. Apa cerita ni Ustaz? Haji itu susu kambing tu tak payahlah. Okey, stand by. Bye. Nen pakai visor sorok tenggelam dia. Sorok dalam. Dia berlampok macam tu lah. Okey. Gembira di sampingmu, yang memberi kepastian. Hari esok kan purnanti, kita akan bersama. Yo, hari esok nanti kita akan bersama. Itu kongsi kegembiraan tu. Cerita maknanya akan bersatu hidup. Dengan apa Bukan luar bakal. perasaan sendiri tu. Mana kita mewakili. Jadi kira untuk mengabarkan Dia tentang kalau rasul. mewakili tak, kalau mewakili orang ni Nen, Memang tak kono. dia tak sampai macam tu dia punya apa Rasul tu. rasul. Tapi tu mewakili diri sendiri tu. Tu dah. Padahal kita kan insan biasa. Ah. Perkara macam tu semua nampak. Tu dia punya tagline dah tu. Insan biasa. Maknanya tentang rasa macam apa gembiranya maknanya apabila dapat disatukan. Maknanya semua nampak. Betul tak Ustaz? Jadi kalau kita nak berkongsikan tentang apa ni kata orang ni kegembiraan kongsi hidup dengan orang lain. Itu yang nak tahu tu rahsia macam mana. Ui, payah soalan dia. Soalan tu. Macam luar nak kena jawab di luar tu. Mana jawab. Tak, maksudnya macam maknanya kita ni ada orang kata tengok Dah kan. 3 kali dah dia ngejas tu. Oi bahagia betul lah kata adik-beradik elok bona sepakat kata kan. Itu macam mana lah gae dapat Adik-beradik macam lah tu dah. kata. Tak, dia melibatkan keluarga. Ya. Adik-beradik, Tu pun keluarga je Ustaz. Isteri. Tak apa kata lain nak ngabarkan. Tapi saya teringat malam tadi, kebetulan saya malam tadi saya adalah dengan saudara Ashraf Muslim. Alhamdulillah selamat. okey. Baik, silakan. Teruskan Ustaz. Jadi dia memang sentiasa share, dia kata. Dia kata macam mana dia, sebab saya pernah tengok dia tu kalau dia bercakap dengan isteri dia. Isteri Mula-mula bila dia cakap dengan bini tu dia Umar tengok alo ya. Nampak macam saya kata, wah ni mesti bini muda. Rupanya memang dua-dua isteri dia macam tu. sama. Lepas tu saya tanya dia, apa rahsia dia? Dia kata ada 10. Dia kata. Nombor 1 bijaksana. Nombor 2 sampai 10 semua sabar je. Kena catat ni. Tak, nombor 2 sampai 10 semua sama sabar je. Jadi nombor 1 bijaksana, nombor 2 sabar. Jadi dalam hidup kita ni kita kena sabar kata adik-beradik tadi. Yo. Adik-beradik, keluarga. Lidah lagi tergigit. Kadang-kadang adik-beradik terasa. Adik-beradik ni pun lagi polik-polik bergaduh. Kadang terasa hati bukan bentuk bono-bono besar pun. Balik kampung, lauk tadi yang mak masak tadi dia habis kan. Yo. Dia tak rasa. Tu bos sana cerita tu. Betul? Sampai tahun depan cerita tu. Sampai raya tahun depan cerita gitu. Jadi mana kata kita kena sabar. Maksudnya kita sabar, mana jangan dibesar-besarkan benda macam tu. Mana kita percaya rezeki kita kat situ tak ada, tak apalah. Masaklah laut lain. Betul kan? Ya. Jadi mana kata yang penting sekali kita kena fikir mana lagi mudarat. Memutuskan hubungan lagi mudarat, lagi besar dosa. Lebih baik kita jaga. Takkan sebab dia tolong dada habis nak putus dah aku. Betul. Kan? Dia ada Tolong dada buka dalam petai tolong dah habis. Pula tu tak apa-apa balik kat kedai. Kedai tutup, tak apalah apa yang ada lah. Nampak tak? Jadi makna kata kadang-kadang penilaian manusia ni sebab dia melayan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu tadi langsung
Apa dia dan tak kira dah. Dan punya patut dia kau fikirlah otak kau dan apa. Walhal saudara yang last tadi tu makan betul-betul dengan sikit dah. Orang lain yang sebelum tu dah balun banyak dah. Tapi Jadi dia tak nampak dah. Dia yang nanggung kata. Jadi itulah antara perkara yang pada saya sabar ni mainkan peranan yang penting insya-Allah. Betul. Ya. Tapi satu list tak. Silakan. Kau nak main lagu ke? Tak, memang nak Ingat kan kau tidak. Ayo Roma kalau Abang Abi bertanya. Saya nak nyanyi. Tak ada. Ustaz, saya ni ini banyak bondo yang saya pegang ni kata-kata ustaz ni. Sebelum ni ya ustaz dah ngabarkan kata dia kita jadi pemaaf lah. Betul. Betul. Saya rasa macam menyelesaikan bondo ni adalah kita sentiasa maafkan. Sebab saya kata ustaz apa yang saya fikir kalau misal kata kita saya lah tak suka dengan Nen perangai kan tak suka dengan perangai contoh tak Macam, suka dengan perangai dia tapi dia macam lapar orang betul saya tak suka dengan dia tapi bondo yang tak suka tu dia berbalik ke saya balik dia akan jadi saya poning mikirkannya selalu betul. padahal dia tak ada apa Menyakitkan. dia balik ke kita balik jadi senangnya maafkannya jadi kita tak fikir apa dah sama macam kita bagi ke orang duit lah misal kata kan. Kalau kita rasa-rasa orang ni memang takkan boleh bayar lah. Tak boleh bayar lah. Jadi kalau dia minta RM10 dan ada RM5 ni kau tak payah bayar lah kami cepet-cepet. Kalau tidak sok kita mikir kan ni bila nak bayar ni. Betul. Kan? Saya rasa macam tu lah. Ni pun daripada ustaz ya lu. Betul. Saya pun boleh tahan dengan Nen. Mana dia maaf lah banyak kali dah maaf. Yalah, sebab kita ni kan manusia. Ya, Perangai tu ada. betul. Kadang perangai kita ni dia 2 kali dah tu ustaz kita ni manusia. Dia tak sama. Hari ni kelakuannya lain. Lepas tu kadang dia Weh, ada. kau ni bahaya. Rubah-rubah. Dia dah macam sesumpah pula ni. Dia kelakuan tak apa kelaku tu masalah tu. Baik, ada yang nanya. Yang ngabarkan dah kiranya apa pula beza gembira dengan bahagia Ustaz? Ada beza ke? Macam ni. Kita sebut gembira, macam ni. Bahagia biasa gembira. Gembira tak mesti bahagia. Macam tu. Ada beza Ada beza. Memang beza. Betul. Gembira kita kena mak kita. Dia banyak masalah. Dalam hati dia dudak-dudak macam-macam bono dipikir tu. Tapi dia tetap menunjukkan wajah gembira dia. Menzahirkan kegembiraan dia sebab tak nak anak-anak susah hati. Anak-anak kata kadang, mak tu lah tak apa kau ambil geran tanah mak ni. Kau cagakanlah. Baiklah apa untuk nego kau tu. InsyaAllah jangan kau lupa kat mak sudahlah. Jadi yang mak nampak tak apa kau ni mak. Tak apalah ni semua harta dunia ya. Kau ambil lah. Nampak macam mak tu tapi dah mati luluh ni. Sedih ni. Tetapi bahagia ni adalah bila anak itu pulang balik. Bukan gembira, dia bahagia sebab anak dia dapat tolong dan masa sama anak pula pulangkan balik tanah tu. Kiamat dengan keadaan macam mana dia pinjam. Tapi banyak berlaku hari ni kegembiraan mak itu dimain-mainkan tu. Dicalar. Iyo. Dicalar. Itu yang berlaku yang dekat pusat jagaan orang tua di Kajang ni siapa gitu. Anak menantu nak menego. Dia bagi geran tanah tu. Yang kau cagar untuk menantu dia menego. Bagi tukar nama ya. Mak ni, anak dia dengan menantu ni langsung letak di rumah tu tua. Jadi nak cerita kan. Tadi kau hal mak bagi dengan rela hati tadi tu. Nampak tak tu antaranya lah. Jadi bahagia insya-Allah gembira. Tapi gembira belum tentu lagi bahagia. Mana maksudnya kiranya bahagia kau nak pegang lah. Dia macam ni lah lebih kurang Nen ya. Ni untuk Nen lah ni. Ayolah. Ayo memang kita memang bagi dia yang ini ni memang. Ayo memang suka relawan untuk dijadikan contoh. Ada satu tu orang kata carilah kehebatan. Sebab di dalam kehebatan carilah kesempurnaan. Sebab dalam kesempurnaan ada kehebatan. Tapi dalam kehebatan tak ada kesempurnaan. Betul tak? Betul. Kok sempurna pun paning ya. Maknanya tak semestinya yang hebat itu sempurna. Memang lah. Isteri sempurna, mata rumah macam mata kucing. Poning pula gitu. Kenapa tokan? Hidungnya mancung. Tokan ke isteri betul. Rambutnya mengungai. Contoh. Badannya solid. Cantik, persis pelakon-pelakon handalan. Contoh. Tapi dah orang kau balak kita tak padan dengan dia kan bayar. Kau kacau. Poning. Banyak orang ni dulu
pakai ilmu lah ni. Betul lah. Jadi biarlah dia hebat sesuai untuk kita. Ke mana pun sesuai. Kau ni kono lah kau laki bini ni nampak padan betul. Ini yang nampak padan muka macam mana kan. Mana carilah bahagia. Yang kata orang ni menusuk di jiwa ya. Betul. Jangan mencari gembira yang menyucuk mata. Sebab gembira ni boleh jadi kita gembira hari ni, boleh jadi kita sedih esok. Tetapi bahagia ni biasa kekal lama. Betul. Itu dia. Anda, kita sambung selepas ini. Motivasi santai. Mic tutup. Tutup. Kalau ku tahu ya Oma, kalau ku tahu jalannya licin ya sayang, jalannya licin. Baiklah aku ya sayang, jalan yang lain. Baiklah aku ya sayang, jalan yang lain. Buah kelapa ya Oma, buah kenari. Buah kelapa ya Oma, buah kenari. Mari ketawa ya sayang sambil menari. Mari ketawa ya sayang sambil menari. Semasih kecil, semasih kecil, semasih kecil ya Oma naik kereta. Sesudah besar ya sayang bermain cinta. Sesudah besar ya sayang bermain cinta. Buahku ini, buahku ini, buahku ini ya Oma enak rasanya. Laguku ini ya sayang joget gembira. Laguku ini ya sayang joget gembira. Radio Klasik. Azlan Oma, apakah memaafkan boleh membahagiakan? Membahagiakah orang yang bagi maaf dan bahagiakah orang yang minta maaf? Azlan Oma, hai bang. Apakah memaafkan Boleh membahagiakan? Bahagiakah orang Yang bagi maaf dan bahagiakah orang yang minta maaf? yang bagi dengan minta tu bahagia ke tak? Maknanya dia beri maaf. Mana dia bahagia tak dengan memberi maaf tu? Yang minta maaf tu dia bahagia tak kesudahannya? Jom. Baik, dah pun 3:42 minit petang. Motivasi santai masih bersama dengan saudara Syamsul Debat. Untuk berkongsi hari ini tentang tajuk kita, kongsi kebahagiaan. Tu deh. Jadi di live fanpage Negeri FM ni Abang Aidi. Yo. Ada pendengar kita kan mengabarkan dia nak bertanya kepada ustaz. Apakah memaafkan boleh membahagiakan? Bahagiakah orang yang bagi maaf? Dan bahagiakah orang yang meminta maaf? Macam mana tu? Sebenarnya saya pun minta maaf lah atas soalan tu. Kan? Sebab kalau ikutkan tadi Abang Abi pun dah sebut tadi tentang kita memaafkan orang. Ya. Saya pernah sebut dua perkara yang paling susah nak buat tapi mulia di sisi Allah. Apakah dia? Minta maaf dan memaafkan. Tentu minta maaf, memaafkan akan membahagiakan kita. Kan? Berbanding daripada kita menyimpan dendam, daripada kita menyimpan rasa, kita rasa tak puas hati tak tenteram, jiwa tak tenang, dan akhirnya kita akan kusut. Kita tak tapik jalan mana arah nak pergi. Kita akhirnya hidup kita ni mikirkan dia je. Mikirkan orang tu. Jadi lepaskanlah kemarahan kita itu dengan cara memaafkan. Dengan kita memaafkan, kita akan lebih tenang, kita akan lebih bahagia. Percaya cakap saya, insya-Allah bila kita minta maaf tu kadang kita jangan fikir aku siapa pula nak minta maaf dengan dia, aku lagi besar pada dia, tolak ke tepi. Aku bukan tak nak maafkan dia tapi benda dia buat kat dia tu borek esok tak. Sebenarnya lebih mudah kita memaafkan. Itu sebabnya minta maaf dan memaafkan ni borek. Sebab
hasil dia tu, kesan dia tu sangat hebat. Betul. Itu sebab kita kena usaha untuk minta maaf dan memaafkan. Betul Ustaz. Memang hebat. Ya, dua tu kena pegang. Tak dalam dapat nak hidup. ceritakan bahagianya selepas kita betul-betul target nak ikhlas lah. Maafkan tu. Betul. Kalau tak ikhlas tak jumpa dah. Betul. Malahan orang yang minjam duit misalkan. Macam ni lah, aku halalkan. Cuma kalau kau boleh bayar, kau bayarlah. Kau tak boleh bayar dan tak ada nak jadikan kau musuh dah. Kau kawan-kawan dan. Jadi silap-silap dia dalam hati tu, tak boleh jadi ni, dan kau nak bayar kat ni. Dia cari jalan dia nak bayar kat. Naik belum ngomong dah Ustaz. Tak betul. Betul. Dia bersalah. Puih tak tahu nak cakap dah. Dan ni contoh tiba kita meninggal dunia. Innalillah. Anak kita tengah susah. Anak tengah susah, tiba-tiba pakcik tu datang. Dek, datang rumah boleh? Apa hal ni cik? Ya. Dulu pakcik pernah butang dengan arwah ayah kau. Cik tak sampai bayar kat dia, cik bayar kat kau. Ya Allah, menangis anak tu. Rupa ada benda baik yang kita buat dulu sebab memaafkan ni menyebabkan kemanfaat tu sampai ke anak cucu kita walaupun kita dah tak ada. Itu contohlah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam sifat itu. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Bukan kita tergolong. Kita masuklah ke dalam sifat. Tergulung lain kan. Tergolong, tergolek jadi kan. Tu ulung lain-lain. Atok guru aja. Baik, sekarang dah pun 3:46 minit petang kan Ustaz kan. Jadi untuk topik kita hari ni tentang kongsi kegembiraan. Jadi Ustaz rangkumkanlah sekali kan supaya nanti tidak ada yang tergantung dalam persoalan tentang kongsi kegembiraan ini. Tapi sebelum saya rangkumkan tu, ya, saya nak maklumkan sempena peperiksaan SPM Kohort 2020 yang akan berlangsung tak lama lagi di PPD Seremban, Anjuran Sektor Pembelajaran Brigade Negaraku dan Guru Muda Malaysia Negeri Sembilan akan mengadakan satu bual bicara atas talian dan dibuka pada penganjur ni, buka pada mak bapak, pelajar, guru-guru nak tanya apa juga soalan, soal jawab oleh panel jemputan untuk motivasi budak nak PEXO ni. Nak PEXO tak lama kan, minggu depan dah ni. Ya, betul. Iaitu kalau tak silap saya, panel dia Saudara Syamsul Debat. Dalam saudara. Nama macam sama. Macam pernah dengar nama itu. Lah. Baik. Butiran programnya adalah pada 21 Februari 2021 hari Ahad ini jam 10 pagi di Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Seremban dan Brigade Negaraku. Jadi bolehlah jadi siapa nak tanya-tanya soalan bolehlah tanya soalan. Gitu kan insya-Allah. Jadi sebagai rangkumannya pada hari ini saya nak beritahu pada semua tak usah kita beralasan untuk buat baik. Buat baik sebab kita tak tahu mana satu kebaikan yang ikhlas yang boleh membawa kita masuk ke dalam syurga. Kadang-kadang kita buat baik banyak tetapi tak semua ikhlas. Kadang kita tolong orang ramai tapi banyak betul yang udang sebalik mi Tetapi kita cuba buat kebaikan sebanyak mungkin yang kita boleh. Nak buat baik aja. Mudah-mudahan dengan kebaikan tu ada juga balasan ganjaran kebaikan untuk kita juga nanti insya-Allah. Itulah, alhamdulillah ya. Maknanya terjawab sudah dan terangkumlah sudah. Hari ni punya tajuk kan. Tapi ayat yang terakhir tadi tu memang tu hebat Ustaz. Itu boleh dipegang tu. Itulah tu. Bukan boleh dipegang, memang kena dipegang tu. Itulah, tapi sebelum Ustaz balik kan, kiranya sikit Ustaz, sikit lagi. Sebab ni kiranya kita menghargailah pendengar di Television Negeri FM official kan. Ni ngapakan beza antara ikhlas dengan tak ikhlas. Ada orang kirim salam kat kita tapi lain intonasi dan nada bunyi tu. Orang ikhlas salamnya bunyi macam ni. Kirim salam kat nen contoh, ya. Kalau ikhlas bunyi macam ni. Kirim salam yolah. Itu tak ikhlas. Dia ikhlas kirim lah. Salam tak tahu lagi. Salam ni selamat. Mengirimkan ucapan selamat. Salam sejahtera pada orang lain. Baik. Jadi dalam hal ini tentang ikhlas tak ikhlas ni satu je lah. Sentiasa sangka baik. Hati kita pun senang. Orang nak cakap salam ni lah. Dia siap cakap macam tu biarlah dia. Penting dia bagi salam dan okey lah tu. Alhamdulillah. Mana jadi dia mana? ingat? Kita sangka baik dah. Kita Betul. tak pernah balih-balih. Kita tak ada nak balih-balih mereka. Tidak, kita sama macam dia. Jadi sentiasa yang baik-baik insya-Allah. Nen, nak sikit Nen. Sebab tadi tak lepih tadi tu. Pasal ayat Ustaz tadi yang hujung tu. Sebab itu ayat tu memang hebat dan kita kena sematkan betul-betul kat hati tu. Ustaz sebut tadi, banyak kita dah bersedekah. Ya. Kan kadang-kadang kita kata ni ada tompek nak apa dah sudah kat sini agak berapa mengata-kata dah. Tapi bab kata Ustaz tadi kan kita kena ingat dalam banyak-banyak kita sedekah tu mungkin tak ada yang ikhlas.
Jadi kita boleh pergi sedekah kat tempat lain. Baik. Walaupun 10 sen, tapi mungkin itu yang diterima. Betul. tu. Tepat sekali. Alhamdulillah. Tapi sebelum Ustaz pulang. Sebabnya Tak adik bagi botol dia balik. tak betul sebab apa kan kiranya naklah kata-kata daripada Ustaz kan. Ustaz kan kiranya rakan motivasi kami kan. Jadi untuk adik-adik kita yang bahkan menduduki peperiksaan utama kan CJ Pelajaran Malaysia kan, antaranya SBM pun sama juga, STPM, lagi tu kiranya SKM dan STAM. Kata-kata semangat daripada Ustaz. Okey, kepada semua adik-adik yang menduduki peperiksaan SPM, STPM, STAM, ingat yang pertama jangan pressure. Ya. Yang kedua, Tuhan makbulkan doa yang selama ni kita orang minta tak pernah makbul. Abang Abi, Kak Nen dengan saya selalu minta pada dulu pekso, boleh tak tangguh pekso ni? Tak dapat, tapi korang dapat tangguh banyak kali. Sampailah sekarang. Jadi dah dapat, mungkin Tuhan bagi korang bersedia lebih banyak lagi. Tetapi jangan pressure, usaha yang terbaik. Bila kita dah usaha, apa juga keputusan, terima dengan tenang. Jadi mana kata, cuba jawab. Arwah Abah siapa pasal tu, jawab elok-elok. Dia tak suruh jawab betul-betul. Jawab elok-elok. Mau jawab elok tu maksudnya cermat, hati-hati, tenang, tak perlu nak capek-capek nah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita. Ingat ya? Kita sekarang ni sikit je lagi. Tak ada, jangan risau. Allah tak dapat tengok TV, tak dapat main, tak apa. Kau jawab peso ni dulu. Lepas 10 hari, kau 10 paper kau dah siap esok. Kau tengoklah TV tu sampai malam tu. Kau mengelinjang betul lah. Kau nak berlari, kau nak meloncek, manjek sekati lah. Tapi insyaAllah ni tanggungjawab anda semua. Dan jangan kecewa, jangan frust sebab semua orang sebenarnya satu Malaysia sekarang ni, malahan ada di negara-negara lain pun sama sedang dalam proses menjawab peperiksaan sekarang ni. Jadi mudah-mudahan selamat berjaya. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Untuk hari ini motivasi santai kita Ya, selesai. Alhamdulillah Ustaz. Saya pun mengucapkan ribuan terima kasih. Dan juga terubeklah rindu. Jadi hari ini dapat kita bersama ya. InsyaAllah minggu depan pula kita akan bersama dengan SSD. InsyaAllah. Untuk motivasi santai dan tajuk lain pula lah. Ya. Baik. Tahu dengan Negeri FM? Ingat sampai bila-bila. Awak Batan. Asah aku. Terima kasih banyak semua. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak semua atas kesetiaan dan kesudian menanti. Saya pun memang daripada sehari ke sehari nak, alhamdulillah saya selesai dah tugas tu untuk rakaman TV di luar. Jadi saya pun dah cakap dengan penerbit program tu, kalau nak sambung season 2 tunggu lagi 2 tahun lagi. Bagi rehat sebab saya tak pernah tinggalkan Negeri Sembilan lama macam tu. Jadi insya-Allah kita akan teruskan sokongan anda kepada Negeri FM. Banyak perkara-perkara yang dibincangkan. Insya-Allah mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripadanya. Amin. Baik, terima kasih semua yang share live and page. Terima kasih banyak-banyak. Dan nantikanlah, jangan lupa minggu depan pelak lagi kan. Tapi esok kita ada. Tu dah. Terima kasih rakan setugas Azlan Omar. Maknanya setugas kiranya bidak. Maknanya penyampai radio juga. Radio klasik. Terima kasih banyak. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.